السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia pada malam ni. Dan insya-Allah kita akan menyambung perbahasan yang terakhir insya-Allah malam ni daripada agama Hindu, iaitu berkenaan dengan konsep Kaabah. Konsep Kaabah di dalam kitab Veda. Kaabah yakni Baitullahil Haram yang berada di Mekah. Okay. Jadi sebahagian pengkaji dia melihat adanya petanda-petanda ataupun petunjuk menunjukkan bahawasanya konsep berkenaan dengan Kaabah ini disebut dalam kitab Veda yang merupakan kitab induk ataupun kitab suci bagi penganut agama Hindu. Okay. Jadi sebelum pada kita baca ayat-ayat ataupun nukilan-nukilan daripada kitab tersebut, kita sebut dulu kedudukan Kaabah ni di sisi kita orang Islam. Okay. Maklumat berkaitan yang mungkin kita dah tahu tentang benda ni, okay, tapi sekadar perkongsian balik. Okay. Jadi kedudukan Kaabah di sisi orang Islam ialah satu benda yang besar. Boleh katakan tidak ada orang Islam ni yang tidak kenal ataupun tak pernah dengar tentang Kaabah yang berada di Baitullahil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Okay. Dan Kaabah tu sendiri mempunyai hubungan yang kuat dengan orang Islam ataupun Muslim dengan sebab ianya merupakan satu benda yang ada kaitan rapat terutamanya dalam ibadah harian kita. Kalau kita tengok dalam susunan rukun Islam kita, bermula daripada syahadah, mengucap dua kalimah syahadah. Lepas daripada tu menunaikan salat. Rukun Islam yang kedua ni sudah ada kaitan dengan Kaabah. Sebab menunaikan salat ni dia ada syarat-syarat dia. Antaranya ialah bersih daripada hadas. Dan kalau kita tengok antara perkara yang utama juga dalam salat ni ialah menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat ni, kiblat itu sendiri ialah Kaabah. Kemudian kalau kita tengok dalam rukun Islam tu juga ada satu lagi rukun yang berkait rapat dengan Kaabah ni, iaitu mengerjakan haji bagi yang mampu, iaitu melakukan tawaf. Jadi dalam rukun Islam tu ada dua rukun yang ada hubung kait dengan Kaabah, satu bangunan yang berada di Makkah Al-Mukarramah di dalam Baitullahil Haram. Jadi kita nak tengok tentang bukti kepentingan Kaabah tu sendiri. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 125, Allah Ta'ala kata wa idh ja'alnal baita mathabatan linnas wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baytiya lit-ta'ifin wal qa'imin wa lit-ta'ifin wal 'akifin war ruk'is sujud. Maksud ayat tu Allah Ta'ala kata wa idh ja'alnal baita, dan ingatlah ketika mana kami jadikan rumah suci yakni Baitullah
sebagai tempat tumpuan kepada umat manusia untuk melakukan ibadah. Mathabatan linnas, Allah Ta'ala sebut mathabah ni maksudnya tempat tumpuan, direction bagi semua manusia. Wa amna, dan tempat itu telah kami berikan keamanan. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan dalam kawasan Baitillahil Haram ni ada satu tempat nama dia Maqam Ibrahim yang dekat dengan Kaabah. Ianya juga telah dijadikan sebagai tempat salat. Wa ahidna ila Ibrahim, dan kami pernah perintah kepada Ibrahim dan juga anaknya Ismail, an tahhira baiti, untuk membersihkan, untuk kedua-dua orang ni membersihkan rumahku, yakni Masjidil Haram, lit-taifin, kepada orang yang ingin melakukan tawaf, wal-akifin, dan juga orang yang ingin beriktikaf, war-ruk'is sujud, dan juga orang-orang yang rukuk dan sujud. Jadi dalam ayat 125 ni Allah Ta'ala cerita tentang kepentingan Kaabah kepada muslimin, iaitu Kaabah ini telah menjadi masabah, tempat tujuan ataupun tempat haluan manusia bila mana dia nak melakukan ibadah. Sama ada ibadah yang jarak dekat dan jarak jauh, iaitu salat. Sebab salat ni mungkin orang solat di Masjidil Haram, dan juga kita yang salat di Malaysia ni pun kita menghadap pada arah yang sama. Ataupun ibadah yang memang kena pergi ke sana, iaitu ibadah haji dan juga umrah. Dan Allah Ta'ala sebut Baitillahil Haram ni amna, ianya menjadi tempat yang aman. Allah Ta'ala menjaga kemuliaan Baitillahil Haram, sehingga dalam hadis yang banyak menceritakan tentang selamatnya Baitullahil Haram ataupun Makkah Al-Mukarramah ni daripada fitnah, termasuk fitnah yang paling dahsyat, iaitu kedatangan Dajjal di atas muka bumi. Dua tempat, Mekah dan juga Madinah. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan telah dijadikan satu bahagian, satu part dalam Baitillahil Haram ni yang disebut, dipanggil dengan nama Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim, orang kita bila sebut perkataan maqam, kita akan faham kubur, tanah perkuburan. Tapi dalam bahasa Arab, bila mana dia sebut maqam, maqam boleh jadi kubur dan juga boleh jadi tempat persinggahan ataupun satu benda yang ada kaitan dengan orang ataupun tokoh tertentu. Yang pastinya maqam Nabi Ibrahim yang berada dekat dengan Kaabah itu bukanlah kubur Nabi Ibrahim. Sebab kubur Nabi Ibrahim ni sebahagian riwayat menyebutkan ianya berada di Palestin, dan sebahagian riwayat mengatakan ianya berada di Mesir. Cuma dalam riwayat sebut Nabi kata sekiranya aku pergi ke tempat tu aku akan tunjuk, tapi Nabi tak pergi tempat tu. Dan memang kubur para nabi, para anbiya ni yang paling sahih ialah kubur Nabi Muhammad, lokasinya. Yang lain ianya bergantung kepada kajian. Mana tengok keadaan. Sebab kubur para nabi ni dia banyak tempat. Sebab macam saya sebut tadi lah, makam para anbiya, makam para nabi-nabi ni dia kadang-kadang makam itu difahami dengan tempat persinggahan. Dia bukan difahami dengan kubur semata-mata. Sebab tu bila mana kita pergi kubur, contoh kita pergi kubur para sahabat yang merata banyak, di Turki ada, di Syam, di Jordan ada, di Syria ada. Nak mengetahui kubur tu betul ataupun tidak kubur sahabat, maknanya jasad dia tertanam di situ, biasanya dia akan tulis hadza darihun, inilah tempat pengkebumian jenazah. Maknanya itu ialah jasadnya di situ. Macam kubur Abu Ubaidah Al-Jarrah di Jordan dan beberapa orang sahabat yang lain. Zaid bin Harithah, ramailah di kawasan Mu'tah. Situ dia akan sebut darih. Ada tempat dia sebut maqam. Macam orang-orang yang pergi ke China, dia akan pergi satu tempat, ataupun biasanya ada satu tempat ni dia sinonim dengan kubur seorang sahabat nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas di China. Tapi ia bukanlah Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat Nabi mengikut kajian yang paling tepat. Ianya ialah seorang orang berbangsa Arab yang nama kebetulan sama macam Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebab mengikut rekod, Sa'ad bin Abi Waqqas tak pernah sampai ke China ni. Cuma nama saja sama.
Kebetulan nama lebih kurang dengan nama sahabat yang termasuk dalam kalangan 10 orang yang dijamin syurga. Okey. Jadi maqam Ibrahim ni ialah apa dia? Ialah tempat Nabi Ibrahim berdiri atas tu untuk meletakkan bata ataupun batu yang terakhir dalam proses menyiapkan Kaabah. Sebab dalam Quran, dalam surah Baqarah, Allah Ta'ala sebut wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal bait. Ketika mana Ibrahim mengangkat satu batuan untuk menyiapkan binaan Kaabah ini. Jadi tempat letak kaki Nabi Ibrahim tu dipanggil sebagai maqam Ibrahim. Kalau kita pergi buat umrah pun, kita akan tengok dalam maqam Ibrahim tu dia ada lekuk dua. Tapi dia taklah membentuk tapak kaki sehingga nampak jari apa semua, tak ada. Dia hanya lekukkan sahaja. Lekukkan, dikatakan lekukkan tu lekukkan kaki Nabi Ibrahim. Siapa yang pernah tengok dia akan nampak dengan jelas. Jadi kita boleh tengoklah tu secara dekat. Tapi kalau kita nak pergi lama-lama pun dia tak bagi gerak. Sebab di Arab Saudi ni macam kita dah sebut, dia ada hai'ah, polis yang jaga bahagian benda-benda mengarut ni, benda-benda khurafat ni. Jadi kalau kita pergi dalam keadaan yang mencurigai, pergi pusing kiri kanan, lesek baju, lesek jubah situ, kena banyak soal siasat . Sebab biasa kalau jemaah-jemaah daripada Pakistan, dia akan lesek serban dia, dia menangis situ, sampai hinguh dia pun melekat situ. Kita pun pergi ambil juga berkat hinguh Pakistan tu sebenarnya. Tak ada dah berkat maqam Ibrahim. Sebab tu pencuci tu dia akan cuci selalu. Tambah zaman Covid ni kena sanitize banyak kali situ. Okay. Cuma ianya kalau kita tengok dalam sirah, ketika mana zaman Nabi Muhammad sampailah kepada zaman Abu Bakar As-Siddiq, maqam Ibrahim ni dia berada betul-betul dekat dengan dinding. Maknanya dekat dengan dinding Kaabah tu. Dia tak berada macam sekarang ni dia jauh pada dinding Kaabah. Bila berlaku perubahan tu? Perubahan tu berlaku zaman Umar Al-Khattab. Umar tarik bagi belakang lagi. Sebab tu ada orang kita dia tak faham benda ni, dia tak baca sirah, dia duk ingat tinggi Nabi Ibrahim sebab makam tu jauh, Kaabah tu jauh. Maknanya kaki Nabi Ibrahim, dia bayangkan Nabi Ibrahim tu tinggi sebab dia punya lajak jarak tu jauh. Sebenarnya dia duduk sebelah dinding ya asal. Tapi dia ditarik balik. Itu sebahagian riwayat yang disebutkan. Okay. Dan makam Ibrahim ini ianya merupakan satu tempat yang kita boleh solat. Tapi dia bukanlah kiblat. Dia cuma satu tempat yang dimuliakan. Sebab apa? Sebab doa Nabi Ibrahim juga atas jasa yang Allah Ta'ala hargai daripada perbuatan Nabi Ibrahim ni, Allah Ta'ala jadikan, kekalkan kerja Nabi Ibrahim ni sebagai kemuliaan. Jadi mana-mana orang yang pergi, orang akan ingat dan orang akan sebut nama Ibrahim. Kuliah sebelum ni kita dah sebut tentang Ibrahim agak panjang. Maknanya Ibrahim, Kaabah ini antara dua nama yang sinonim. Tidak ada orang mengingati Kaabah melainkan orang akan mengingati Ibrahim juga. Sebab dia ada jasa yang besar. Macam Allah Ta'ala nak masyhurkan dia sebagai orang yang arkitekkan balik bangunan tu. Sebab nanti kita akan bahas siapakah yang paling awal membina Kaabah ni. Nanti kita akan tengok. Okay, cuma sekarang ni kita nak tengok bukti kepentingan Kaabah. Jadi firman Allah Ta'ala ayat 125 tu jelas tunjuk pada kita tentang kedudukan Kaabah ni penting. Sebab Allah Ta'ala sebut mathabatan linnas, dan Allah Ta'ala juga sebut pada ayat tu ianya akan menjadi tempat orang yang tawaf, lit-taifin wal-akifin, orang yang iktikaf dan juga orang yang salat, ruka'is sujud. Okay. Jadi itu yang disebut. Apa yang disebut lagi sini, kita baca sikit. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala tersebut menunjukkan betapa pentingnya Kaabah bagi orang yang menunaikan ibadah sembahyang, haji dan umrah, dan untuk orang yang rukuk dan sujud ketika mereka menunaikan pelbagai jenis sembahyang dan sujud-sujud sunat. Bahkan kalau kita tengok Kaabah ni sendiri, melihat kepadanya pun menurut perbahasan sebahagian para ulama, ianya menjadi ibadah. Kita masuk dalam kawasan Masjidil Haram, tawaf pun kita tak buat, salat sunat pun kita tak buat. Kita hanya masuk, kita tengok saja. Dia ada fadilat dan ada pahalanya. Sebab tu ada satu hadis, walaupun hadis ni dia tak sahih.
Kata Nabi, Allah Ta'ala menurunkan 100 rahmat kepada kawasan orang yang berada dalam kawasan Masjidil Haram ni. 60 daripada rahmat itu akan diterima kepada orang yang tawaf. 60. Okay. Lepas pada tu 30 daripada rahmat tersebut akan dapat pada orang yang salat. Okay. Dan 10 akan dapat pada orang yang melihat saja. Dia tak buat apa-apa pun, dia tengok. Betul kan? 60, 30 tambah 10, 100 lah. Okay. Jadi nak sebut pada kita itu sebahagian daripada rahmat yang Allah Ta'ala berikan. Tapi takkanlah kita pergi buat umrah ataupun pergi ke Mekah ni, kita pun dah habis duit banyak setakat nak jadi pemerhati saja. Okay. Dan para ulama pun bincang, tengok Kaabah yang dapat pahala ni tengok macam mana? Tengok secara live. Maknanya pergi situ dapat pahala. Kalau kita hanya letak dalam telefon, buat wallpaper dengan harapan nak dapat 10 rahmat tu, dia termasuk benda yang tak jelas lagi. Setakat tengok live apa semua, tu tak masuk lah. Tengok online gitu. Okay. Cuma tengok di situ. Okay. Jadi bila mana kita pergi ni, kita banyakkanlah melakukan tawaf. Itu yang paling afdal. Sebab ibadah tawaf ni tak boleh buat melainkan di situ saja. Tidak ada ibadah tawaf yang boleh dilakukan di tempat lain melainkan di kawasan Baitullahil Haram. Nak tawaf tempat lain tu semua tempat ajaran sesat mereka. Tawaf di tempat Ayapin tu ada tawaf ke? Okay. Tapi dah hancur dah tempat tu. Adalah orang tawaf, tapi tawaf tu bukan tawaf syariat. Okay. Sebab tu ada ulama bincang antara salat sunat tahiyatul masjid dengan tawaf, mana afdal? Dia afdal tawaf. Maknanya kita masuk, contoh kita pergi buat umrah, kita pun niat umrah, miqat apa semua siap, masuk dalam kawasan Masjidil Haram, kita pun terus buat tawaf. Kita buat tawaf umrah. Tawaf umrah kita tu dah jadi tawaf ifadah sekaligus sebenarnya. Okay. Cuma ada orang yang dia pergi buat umrah, dia buat tawaf kudum. Yang ni tawaf baru sampai, bukan tawaf ifadah, tawaf kudum. Okay. Dia baru sampai, dia buat umrah, bukan dia buat haji. Tawaf kudum ni bagi orang buat haji ada perbahasan dia. Bagi orang buat umrah, dia masuk dan dia tawaf 7 kali. Itu tawaf umrah dan itulah tawaf sebagai memuliakan Baitullahil Haram. Dan lepas pada selesai tawaf tu, dia ada bab yang kita sebut sebagai salat di belakang makam Ibrahim. Okay, belakang makam tu bukanlah exactly belakang makam. Sudut di belakang makam tu dikira semua belakang makam Ibrahim. Nak sebut apa? Mulialah Kaabah ni. Okay. Nabi Muhammad juga pernah bersabda yang menguatkan bahawa Kaabah itu didirikan untuk menjadi salah satu tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu perlulah ditekankan dalam aspek ini bahawa Kaabah itu dibina bukanlah untuk disembah seperti yang dilakukan oleh orang bukan Islam, menyembah patung-patung berhala, tapi ia hanyalah sebagai tempat mengadapkan diri semasa berbuat ibadat kepada Allah. Ini berdasarkan satu hadis yang mafhumnya seperti berikut. Negara ini telah disucikan oleh Allah pada hari diwujudkan langit dan bumi. Ia disucikan Allah hingga ke hari kiamat. Jadi itu nak sebut kepada kita tentang kedudukan Kaabah. Dari perspektif yang lain pula, Kaabah merupakan tanda sejarah kewujudan dunia, tamadun dunia dan juga agama. Al-Quran ada menyebut mengenai rumah tua itu. Ini kerana ada riwayat yang menyebut bahawa Kaabah telah wujud sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran ayat yang ke-96, Inna awwala baitin, sesungguhnya rumah yang pertama dan mula-mula sekali, wudi'a linnas, dibangunkan untuk menjadi tempat ibadat kepada sekalian manusia, lalladhi bi Bakkah, ianya ialah Baitullah yang berada di Bakkah. Bakkah tu nama lain bagi Makkah. Mubarakan, kami berikan keberkatan, wahudan, dan kami berikan hidayah, petunjuk, lil alamin, kepada sekian manusia. Jadi nak sebut kepada kita itu antara kepentingan Kaabah. Orang Islam bukan menyembah Kaabah. Orang Islam ialah menjadikan Kaabah ni sebagai pusat penghadapan. Tidak ada orang Islam di mana-mana pun atas dunia ni, bila mana dia nak salat,
dia faham kiblat tu tempat lain, melainkan dia faham kiblat itu ialah Kaabah. Jadi semua orang Islam dia akan berpusat ke arah tu. Jadi hikmah dia ialah sini menunjukkan penyatuan orang Islam. Maknanya semua orang Islam tanpa mengira bangsa, negara mana, kulit apa, kita akan menghadap ke situ. Kita solat di situ. Kita membesarkan Tuhan pun di situ. Dan tidaklah kita membesarkan Kaabah, melainkan kita membesarkan Allah Azza wa Jalla. Bukanlah kita besarkan Kaabah tu maknanya kita nampak hebat Kaabah saja. Bukan. Tapi kita besarkan Kaabah sebab itu ialah perintah Allah. Sebab tu benda yang perlu dibendung. Bila mana kita berada di kawasan tanah suci ni ialah perasaan takjub yang melampau, sehingga kita tersasar melihat apa yang sepatutnya kita kenal daripada kebesaran tu. Ada orang dia nampak Kaabah tu hebat. Kaabah yang hebat ni, Kaabah yang banyak kemuliaan ni, dia hanya nampak, orang kata apa, dia punya power tu di Kaabah. Sebab tu dulu ada satu kumpulan, tak nak sebut nama, tapi kumpulan tu dah diharamkan. Lepas daripada dia diharamkan, dia buat nama-nama baru. Antara benda yang dia promote dalam ajaran dia orang ialah power Kaabah. Si ada lagu lagi, tuan-tuan boleh cari YouTube banyak. Dia kata power Kaabah ni macam sabun super power apa lah. Dia nak bagi orang faham, tapi kadang-kadang nampak bodoh juga. Sebab dia kata Kaabah ni berjaya menarik orang apa semua ke arah tu. Orang Islam yang faham agama, dia akan faham. Dia pergi ke Makkah Al-Mukarramah, bukanlah dia pergi dengan merasai segala supernatural magic yang ada di sekeliling Kaabah tu. Kita pergi dengan sebab ianya ialah tanah yang telah diberkati, dan berkat tu datang daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu konsep yang salah bila mana satu orang dia pergi ke Mekah, dia mengharapkan sesuatu yang luar biasa. Selalu orang kita ni sebahagian, bila mana dia ada masalah, dia pun ada duit sikit, dia pun beli tiket pergi buat umrah, dengan harapan beberapa masalah dia tu selesai. Ada orang dia ada masalah, anak dia degil, bawa anak dia pergi ke sana, bayar duit banyak, ada duit banyak, bawa anak pergi ke sana. Cari mana ustaz jadi pembimbing, bagi orang kata apa, penerangan sepanjang berada di tanah suci tu. Mungkin anak dia terlibat dengan masalah sosial apa semua. Lepas tu buat balik perangai. Lepas tu dia rasa macam, apa benda ni Islam ni, ataupun apa benda Kaabah ni, tak ada benda yang dia nak. Sebab dia ingat dengan pergi, dia akan berlaku satu magic macam mana anak pun berubah jadi baik. Sebab tu dia ada sikap orang kita dulu, bila mana pelakon, penyanyi pergi umrah, balik kita akan ingat dia baik. Lepas pada tu dia tak baik pun. Dia ada konsep, mungkin konsep tu konsep yang dah lama. Sebab tu kalau tengok dulu orang kita, bila mana orang kita dulu pergi buat haji, balik tu dia dilihat sebagai satu orang yang baru habis balik hafal Sahih Bukhari, Quran apa semua, baru balik haji pun. Dia dilihat sebagai itu. Dan keadaan masyarakat yang membesarkan, tak salah pun, tapi kita kena tahu di Mekah itulah juga tempat Abu Jahal pukul Nabi. Di Mekah itulah juga tempat berlakunya kesyirikan dulu. Waktu berlaku syirik tu, Mekah dah suci ataupun belum? Dah suci dah pun. Waktu Abu Jahal duduk situ, waktu berhala mengelilingi Kaabah tu, ia lebih lewat berbanding Nabi Ibrahim. Ibrahim lagi awal. Waktu Nabi Ibrahim buat Kaabah tu, Abu Jahal tak lahir, Abu Lahab pun tak lahir lagi. Tapi ketika mana berlaku sahaja, orang tokok tambah ibadah di kawasan Masjidil Haram ni, Mekah ni dia bukanlah orang kata apa, turida, dia menyebabkan orang yang nak letak berhala tu, berhala jadi hancur cair dengan sendiri, tak. Berhala tu duduk dalam tempoh yang agak lama, ratusan tahun, nak tunjuk pada kita Mekah tu memang hebat kan. Tapi kita jangan bayang dia macam satu benda yang magic sangat. Cuma Allah Ta'ala tu dia pelihara daripada orang yang nak berniat jahat kepada Kaabah ni sendiri. Cuma kita jangan fikir dengan fikiran yang orang kata apa, yang pelik. Sebab ada orang dia pergi buat umrah, barang dia hilang, dia jadi pelik. Macam mana duit saya boleh hilang? Duduk di Mekah.
Dia kena sedar benda tu ialah benda yang normal. Dia beli barang, kena tipu di Bangla beli barang, jual barang. Dia pun pelik macam mana di Mekah kena tipu. Kita kena tahu penipuan di Mekah ni bukan bermula daripada sekarang ni. Mula zaman dulu kita dah ada. Okay. Cuma nak kena faham, bila mana kita pergi tu, kemuliaan tu ialah pada keberkatannya. Jadi tak semua orang yang pergi di sana orang dapat keberkatan. Yang mencari, yang faham dia akan dapat. Okay. Kemudian kita nak bahas ini nama Kaabah sebagai tempat permulaan perkembangan kota Mekah. Sebelum pada tu nama Kaabah tu berasal daripada apa? Tengok apa yang dibahas ini. Sebab dipanggil dengan Kaabah. Perkataan Kaabah adalah daripada perkataan Arab yang berbunyi Ka'ab, yang bermaksud 4 persegi. Benda yang berbentuk 4 persegi. Ini disebabkan bentuk Kaabah ini adalah sebuah artikulasi, iaitu hampir sebuah kotak 4 persegi. Selain orang Arab, orang daripada rumpun Melayu dan Inggeris juga memanggilnya Kaabah. Misalnya sebuah hadis menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahawa Rasulullah bersabda kepadanya, apakah kamu tidak mengetahui ketika kaummu yakni Quraisy memperbaiki Kaabah, mereka telah mengurangi yakni mengecilkan dasar bangunannya daripada dasar Nabi Ibrahim. Mengapa Tuhan tidak mengembalikannya seperti semula pada asas Nabi Ibrahim? Kata Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, jika bukan kerana kaummu baru saja meninggalkan agama kafir, nescaya saya telah melakukannya. Okay. Hadis ni kalau kita tengok, hadis ni telah diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Okay. Jadi kita boleh tengok hadis ni, dia sebut pada kita, dia kata bahawasanya riwayat daripada Anas bin Malik ni, bila mana berlaku pembukaan kota Mekah tahun ke-8 Hijrah. Tahun ke-8 Hijrah ni Nabi berjaya buka balik kota Mekah. Lepas pada turun wahyu idza jaa nasrullahi wal fath. Waktu tu Kaabah yang sekarang ni dan waktu tu pun bentuk dia macam yang kita tengok sekarang ni. Bentuk segi 4. Lepas tu di kawasan, ada satu kawasan tu dia ada macam orang kata apa, melengkung, hijir Ismail. Okay. Jadi Nabi kata kepada Aisyah radhiyallahu anha, tahukah kamu kaummu ini iaitu Quraisy, bila mana dia bina Kaabah, dia telah mengurangi binaan asalnya. Sebab kita kena tahu binaan asal Kaabah ni dia bukan bentuk 4 segi. Dia bentuk 4 segi sikit, lepas tu dia melengkung depan tu. Dia macam mihrab, satu kawasan yang melengkung. Dia sekali lah, maknanya mudah cerita Nabi Ibrahim dia simen sekali. Okay. Cuma berlaku banjir besar di Mekah, sehingga menyebabkan beberapa fasa Kaabah ni runtuh. Jadi sampai waktu Quraisy menguasai Mekah ni, berlaku juga banjir besar sekali, sehingga runtuh sampai ke permukaan paling bawah. Maknanya tinggal 1-2 je batu-batu tu tinggal 1-2, tinggal tapak je. Jadi Quraisy yang pada waktu tu mereka ni berada dalam keadaan jahiliah, mereka kumpul duit untuk buat balik. Orang Arab Quraisy dia faham bumi ni ialah bumi yang haram, bumi Mekah. Okay. Jadi bila mana nak buat balik, dia tak akan buat dengan duit yang sambil lewa, melainkan dia ambil daripada duit yang paling bersih. Duit itu bukan duit tipu orang. Daripada duit-duit yang ada yang paling bersih tu cukup untuk buat sama macam yang ada sekarang ni. Sebab tu bahagian hijir Ismail tu dia hanya setakat tu je. Dia tidak sempurnakan. Hijir Ismail tu kita panggil hijir kan. Hijir dalam bahasa Arab maksud ni bilik ataupun tempat. Sebahagian riwayat itu situlah tempat tidur Nabi Ismail dulu, sekali dengan ayah dia. Hijir ni maksud dia bilik. Okay. Jadi yang ada duit cukup dana waktu tu boleh buat banyak tu. Kekal sampai hari pembukaan kota Mekah. Nabi beritahu pada Aisyah. Aisyah pun kata, kalaulah yang Quraisy buat ni kurang daripada apa yang Ibrahim buat, kenapa kita tak buat sama macam Ibrahim balik? Nabi pun jawab, kalau tidak kerana Quraisy ni baru masuk Islam, maka aku akan ubah bagi sama macam apa yang Ibrahim buat dulu. Tapi dengan sebab baru masuk Islam, kita fokus benda lain dulu. Tak payah fokus nak
nak betulkan Kaabah ni, fokus nak betulkan akidah dia orang ni dulu. Jadi binaan itu kekal sampai kepada zaman Abdullah bin Zubair, anak kepada Zubair bin Al-Awwam, sampailah kepada zaman sekarang ni, zaman kerajaan Arab Saudi ni. Itu binaan daripada zaman Quraisy sampailah sekarang ni. Dia tidak diubah. Maknanya bentuk dia 4 segi, lepas tu ada satu lengkungan hijir. Tapi ia juga dikira sebagai bahagian daripada Kaabah. Sebab tu tidak sah tawaf bila mana kita potong ikut hijir tu. Itu bahagian daripada kawasan yang perlu tawaf. Okay. Jadi perkataan Ka'ab itu bermaksud benda yang disebut sebagai 4 segi. Okay. Kita nak bahas pula, siapakah orang yang paling awal membina Kaabah ni? Okay. Kaabah ni siapa yang bina? Okay. Jadi kita tengok. Ada pendapat menyebutkan, ini siapa yang sebut? Imam Badruddin Al-Aini, yang merupakan salah seorang ulama yang mensyarahkan Sahih Bukhari. Syarah dia tu nama Umdatul Qari. Biasa kita dengar Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini juga antara syarah yang terkenal. Okay. Dia kata para ulama telah khilaf siapa yang pertama membina Kaabah. Ada pendapat menyebut malaikatlah yang pertama membinanya untuk mereka tawaf. Ini pendapat yang dia sebut dalam kitab dia Umdatul Qari oleh Badruddin Al-Aini. Malaikat yang mula-mula buat Kaabah. Okay. Macam mana? Dia kata mereka tawaf kerana takut kepada Allah ketika mana mereka berkata dalam satu ayat dalam surah Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Ta'ala kata ketika mana berkatanya Tuhanmu kepada para malaikat, aku nak buat atas muka bumi ini khalifah, iaitu Nabi Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Malaikat ni semua kata, ataj'alu fiha, adakah wahai Tuhan kamu nak buat atas muka bumi ini man yufsidu fiha, satu makhluk yang akan merosakkan muka bumi, wa yasfikud dima, dan akan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami para malaikat ni nusabbihu bihamdi, kami bertasbih, kami bertahmid kepada kamu dan kami menyucikan kamu. Wa nuqaddisu lak. Bila mana malaikat sebut lagu tu, dia rasa, para malaikat ni rasa bersalah sebab macam sanggah apa yang Tuhan nak. Maka mereka pun tawaf. Mereka tawaf di mana? Mereka tawaf di satu tempat yang dekat dengan Arash. Di satu tempat tu dia ada satu tempat tawaf para malaikat. Okay. Jadi kata Badruddin Al-Aini, ketika mana ayat tu turun, maka para malaikat ni Allah Ta'ala arahkan untuk buat satu tempat di bumi ni untuk jadi tempat tawaf. Itu yang pertama, iaitu Kaabah hari ni. Ada pendapat mengatakan Nabi Adam alaihissalam. Jadi pendapat pertama kata malaikat buat. Pendapat kedua kata Nabi Ishaq yang buat. Nabi Adam yang buat, mengikut pendapat Ibnu Ishaq. Kemudian ada sebahagian mengatakan yang mula-mula membina Kaabah ini ialah Nabi Syith, zuriat kepada Nabi Adam, lepas tu Idris, lepas pada tu. Nabi Syith ni tak ada dalam Quran, tak ada jumpa. Cuma dia adalah nama-nama dia terkenal dalam riwayat Israiliyat. Ini yang disebut oleh Badruddin Al-Aini. Seterusnya, menurut riwayat Abul Walid Al-Azraqi dalam kitabnya Akhbaru Makkah, Ka'ab Al-Ahbar telah berkata, Ka'ab Al-Ahbar ni salah seorang ahli kitab daripada kalangan Yahudi. Dia kata bahawa Kaabah ialah buih yang terapung di atas air selama 40 tahun sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi dan daripadanya dihamparkan kejadian bumi. Ini maklumat daripada kalangan ahli kitab. Dia kata Kaabah ni belum jadi Kaabah, ianya ialah buih daripada air. Maka ianya ialah satu asal kejadian dia tu. Okay. Mujahid berkata, Mujahid sini ialah anak murid kepada Abdullah bin Abbas. Okay. Dia kata sesungguhnya Allah telah menjadikan tapak rumah ini, iaitu Kaabah, 2000 tahun sebelum dijadikan bumi, dan asas yakni tapak binaannya berada di lapisan bumi yang ketujuh. Itu yang disebutkan sini. Pembinaan Kaabah telah melalui beberapa peringkat. Riwayat berkenaan pembinaan ini sebahagiannya telah sabit dengan dalil yang terang dan jelas, dan sebahagiannya pula hanya berdasarkan catatan ahli sejarah. Antara kitab
yang membahaskan tentang bab penciptaan langit, bumi, makhluk-makhluk awal, arash, kalam ni ialah kitab yang bertajuk Al-Bidayah wal Nihayah. Siapa yang tulis ni? Al-Imam Ibn Kathir. Al-Imam Ibn Kathir ni yang tulis kitab Tafsir Ibn Kathir. Okay. Saya buka kitab tu sebab kebetulan tesis master saya pun berkaitan dengan kitab tu. Okay. Tengah duk buat sekarang ni. Okay. Jadi dalam tu dia bawa nukil banyak pendapat. Dan ada yang dia hukum mungkar. Jadi antara kitab yang agak okey lah nak bahas tentang penciptaan ni. Okay. Tapi Ibn Kathir sendiri dia tidak tarjih mana-mana pendapat yang mengatakan siapa makhluk yang paling awal buat. Okay. Malaikat ke yang buat? Nabi Adam ke yang buat? Nabi Syith ke yang buat? Okay. Okay. Tapi yang pastinya Nabi Ibrahim salah seorang daripada Nabi yang melakukan ataupun memberi saham terhadap pembinaan Kaabah itu sendiri. Sebab Quran tak sebut siapa orang yang mula-mula bina, tak sebut. Quran hanya sebut ada satu orang Nabi nama Ibrahim, dia sempurnakan binaan Kaabah. Quran tak sebut sebelum datang Ibrahim sempurnakan Kaabah tu siapa yang buat. Jadi Ibn Kathir dia lebih memilih untuk berpihak kepada pendapat yang jelas berbanding pendapat yang kurang jelas, sebab ia hanyalah riwayat-riwayat daripada ahlu sirah. Jadi kita tak payah pening lah malaikat ke dulu buat, Nabi Adam ke dulu buat, apa-apa pun. Yang pastinya Quran dia sebut antara orang yang bagi siap Kaabah ni ialah Ibrahim. Itu yang ada dalam Quran. Benda tu jelas sebab kita terima Quran ni sebagai satu sumber yang paling sahih dan tak dapat disangkal lagi. Dan ianya pun bukan benda yang penting sangat. Sebab tu benda-benda yang tidak dijelaskan dalam Quran ni, siapa yang buat Kaabah, benda-benda seperti ni ataupun penciptaan langit dan bumi, Tuhan sebut sittatu ayyam, dalam masa 6 hari. Tuhan kata penciptaan langit bumi 6 hari. Dalam ayat lain ada 2 hari, 3 hari. Okay. Hari tu, ayam tu sendiri para ulama khilaf. Hari tu adakah sama macam hari kita? Adapun hari itu bermaksud dengan sistem. Okay. Yang pastinya yang saya tengoklah yang paling salamatus sadri, yang paling selamat sekali lah. Kita tak payah pening lah 6 hari ke 7 hari ke. Hari itu macam hari kita Ahad sampai Sabtu ke. Yang pastinya Tuhan nak tunjuk Tuhan buat makhluk dia ni ada sistem. Tuhan tak buat ikut dak. Tuhan dah ada satu perancangan terhadap semua makhluk dia. Jadi benda-benda yang tidak dijelaskan daripada Al-Quran ataupun hadis dengan penjelasan yang detail, maknanya dia bukanlah termasuk daripada perkara yang utama untuk kita bahas. Just kita tahu kita salat menghadap kiblat, kita tak menghadap benda lain. Dan tidak menjadi syarat Muslim ataupun tak Muslimnya orang tu untuk tahu siapa buat Kaabah paling awal. Cuma kita tahu Kaabah ini mulia. Okay. Jadi itu yang disebutkan sini. Okay. Lepas pada tu kita dah cerita panjang tentang kedudukan Kaabah apa semua ni. Okay. Jadi sekarang ni baru kita nak masuk yang apa disebutkan oleh penganut agama Hindu ataupun oleh maklumat dalam kitab suci Hindu ni. Kita tengok apa yang dia sebut sini. Ramai ilmuwan falak, geografi dan matematik mengkaji tentang kedudukan Kaabah dalam peta dunia. Mereka membuktikan bahawa pusat dunia adalah Makkah. Ini seperti mana yang kita maklum. Bahagian paling tengah atas muka bumi ni ialah Makkah. Walaupun barat dia kata bahagian paling tengah ialah garisan meridian pangkal yang ada di London tu. Garisan tu yang menjadi zone time kepada banyak negara. Okay. Itu teori dia orang. Okay. Cuma teori Quran dia sebut tentang kedudukan Mekah tu sendiri. Okay. Dan benda ni pun bukan setakat dipersetujui oleh pengkaji daripada kalangan orang Islam, juga pengkaji daripada kalangan Barat. Antaranya David A. King dalam buku dia ditulis World Map for Finding the Direction and Distance to Makkah. Yang nak sebut pada kita ini antara bab-bab berkaitan dengan ilmu wahyu yang kita tahu. Maksudnya Allah Ta'ala sebut ummatan wasata, umat yang paling tengah dalam Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Ayat paling tengah dalam surah Baqarah, ayat tu bunyi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Oleh yang demikianlah kami jadikan kamu orang Islam ni umat yang pertengahan.
Banyak tafsiran para ulama sebut. Umat pertengahan situ maksud dia yang balance dunia akhirat. Yang kedua, umat pertengahan situ maksudnya first generation daripada orang yang mula-mula terima Quran ni ialah orang Arab yang berada di Mekah. Sebab Mekah ni ialah bumi paling tengah. Sebab tu Quran guna ummatan wasata. Satu umat yang duduk di tengah, iaitu Mekah. Ini kajian lah. Okay. Jadi nak beritahu pada kita kedudukan Mekah tu sendiri sebagai pusat bumi. Allah Subhanahu Wa Taala juga ada menyebut bahawa Kaabah sebagai pusat bagi manusia. Dalam surah Al-Maidah ayat ke-97, Allah sudah menjadikan Kaabah, rumah suci itu, sebagai pusat peribadatan dan urusan bagi manusia. Sekarang ni nak masuk yang dalam kitab Veda. Dia kata dalam kitab Veda juga ada berbicara tentang rumah Tuhan. Jadi Veda ni dia ada bahas. Kita dah sebut sebelum ni, banyak kali kita sebut. Kitab utama bagi orang Hindu ni dua, kitab suci dia, Veda dan Upanishad. Ianya seperti Quran dan Sunnah bagi orang Islam. Maknanya tak dapat dipertikai. Dia punya kalam tu disandarkan kepada Tuhan. Dalam Rig Veda, iaitu buku 1, rangkap yang ke-128, ada berbicara panjang tentang satu benda yang dinamakan dengan Ila Place, atau dalam bahasa Sanskrit disebut sebagai Ila Spat, yang bermaksud rumah Tuhan. Dalam bahasa Arab pula ia disebut sebagai Baitullah. Veda menyebutkan yang bermaksud kami turunkan rumah Tuhan pada bahagian pusat bumi. Ini yang ada dalam kitab Veda. Tapi dia tak sebutlah Mekah. Dia hanya sebut pusat bumi dan itu dinamakan sebagai rumah Tuhan. Manakala dalam Rig Veda, terjemahan 1, Wayan Mawinara menyatakan, kami memasang api ilahi yang ada di mana-mana ini pada titik tengah daripada bumi, yang merupakan kedudukan pengetahuan guna keperluan penerima sesajian ataupun persembahan. Jadi dalam ayat yang kedua ni, nukilan yang kedua ni, dia kata kami telah memasang api ilahi di mana-mana tempat, khususnya di titik tengah di atas muka bumi. Dia sebut lagu tu. Dan titik tengah ini akan menjadi tumpuan, iaitu tumpuan yang berbentuk pengetahuan, ilmu, ataupun keperluan bagi seorang hamba dalam melakukan sembahan ataupun sajian. Korban lah maksudnya. Jadi dia punya kata apa? Qarinah. Qarinah ni maksud dia apa? Isyarat-isyarat menunjukkan konsep tu ada. Nanti kita akan buat kesimpulan, sebab kita dah sebut banyak dalam agama Hindu ni. Kita dah cerita sejarah macam mana dia orang ekstrak nama Hindu tu. Yang mana Hindu tu tak dikenali daripada bangsa yang duduk di India, melainkan asal satu bangsa datang daripada Arya, kawasan Parsi, berperang dengan orang dan jajah, akhirnya keluarlah yang namanya Hindu ni secara mudahnya. Okay. Sebab tu maklumat-maklumat yang berkaitan kenabian, konsep Nabi Ibrahim, konsep Nabi Muhammad, konsep kerasulan, tauhid ni, dia lebih kurang bias dia tu ada dalam apa yang dianuti oleh orang-orang Hindu ni. Api ilahi atau Ilaspat adalah simbol kepada kawasan suci yang diturunkan kepada bumi. Ia adalah tempat kedudukan, pengetahuan dan juga kawasan ibadah oleh umat manusia. Selain pusat tumpuan manusia, ia juga diturunkan pada pusat bumi. Pusat bumi itu disinonimkan dengan Makkah. Di Makkah sememangnya benar wujud rumah Allah. Inilah antara petunjuk bahawa ada Rasul terdahulu yang membawa khabar tentang Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan tempat sucinya pada pusat bumi. Hal ini terjadi ataupun terbukti dalam kitab Veda. Pusat bumi itu disinonimkan dengan Makkah. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya antara konsep yang sama. Orang Islam dia percaya ada satu tempat yang kita kena menghadap waktu kita nak salat, iaitu kita panggil sebagai Kaabah, berada di Makkah. Dan Makkah tu pula berada di kawasan paling tengah di atas muka bumi, berdasarkan dalil yang banyak kita dah baca tadi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun. Kemudian ayat lain Allah Taala sebut wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Banyak lagi lah ayat-ayat lain yang Tuhan sebut tentang Mekah. Selain pada itu dalam juzuk 30 Allah Taala sebut la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad, surah Al-Balad. Kemudian Allah Taala sebut dalam ayat lain wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin.
Kita baca surah At-Tin ni, kita akan nampak apa? Beberapa tu lah. Kita akan nampak buah tin lah dulu. Okay. Tapi kalau kita baca tafsir, Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. 4 ayat. Okay. Allah Ta'ala kata demi buah tin dan juga buah zaitun dan juga bukit Tursina dan juga negeri ini, iaitu negeri yang aman, merujuk pada Mekah. Sesungguhnya manusia itu sebaik-baik ciptaan. Apa kaitan 3 tempat ni dengan ayat yang keempat? Para ulama sebut tiga-tiga tempat, tiga-tiga benda yang Tuhan sebut tu, tin, zaitun, bukit Tursina, Mekah, dia nak rujuk pada apa? Adakah dia nak suruh kita tengok tempat tu secara literal ataupun secara zahirnya? Kalau kita buka tafsir, antaranya tafsir An-Nasafi oleh Al-Imam An-Nasafi, dia kata At-tin waz-zaitun itu ada banyak maksud. Yang pertama, ayat tu nak cerita pada kita keberkatan yang ada pada 2 buah ni, buah tin dan juga buah zaitun. Yang kedua, carilah tempat atas dunia yang paling banyak tumbuh buah tin, buah zaitun. Lepas tu cari Nabi mana yang pernah duduk kawasan tu. Kawasan yang banyak buah tin, buah zaitun ni merujuk kepada beberapa buah negara yang berada di barat semenanjung Arab, iaitu Syam, Jordan, Syria, Palestin, Lubnan, Turki. Ini semua negara-negara yang menghasilkan zaitun terbaiklah. Ada yang paling terbaik daripada Palestin ataupun daripada Syam tu sendiri, daripada Jordan, daripada Syria. Tapi Jordan ni lebih banyak lah. Okay. Jadi di situ kawasan ini, Nabi yang pernah duduk situ siapa? Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Jadi ayat tu kata tengok Nabi yang pernah duduk kawasan banyak tumbuh pokok tin dan juga pokok zaitun. Kalau kita baca secara literal, kita akan nampak buah tin, buah zaitun. Cari kedai jual makanan sunnah, nak beli, nak makan. Kita nampak yang tu. Okay. Tapi kalau kita baca tafsir, dia nak kait dengan ayat yang keempat tu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami dah jadikan manusia ni sebaik-baik ciptaan, iaitu otaknya, pemikirannya. Tengok sejarah, maknanya surah At-Tin nak cerita pada kita, tengok sejarah orang yang pernah duduk Turi Sinin, Tur Saina. Tur Saina ni satu bukit gunung yang ada di Mesir. Siapa yang pernah duduk di Mesir? Nabi Musa, Nabi Yusuf di situ. Wa hadzal baladil amin, dan di negeri ni Ibrahim, Ismail dan juga Muhammad. Maknanya Allah Ta'ala kata manusia ni dia akan sampai pada tahap sebaik-baik makhluk dengan dia tengok sejarah orang yang baik pernah duduk atas muka bumi. Kalau dia hanya tengok muka bumi saja, dia tak faham apa konsep yang dia kena buat atas muka bumi ni. Sebab tu ayat Quran ni dia mempunyai unsur balaghah yang cukup tinggi, sastra yang cukup tinggi. Kalau kita baca selapis, kita akan nampak buah tin, buah zaitun, bukit Tursina. Ada duit nanti aku nak pergi berjalan 3 tempat ni. Sampai sana tak tahu apa. Sebab tu kita tengok ada sebahagian jemaah bawa pergi ke piramid Giza. Kawan saya ni cerita benar, kawan saya dia bawa jemaah umrah. Sebelum pergi buat umrah, bawa pergi ke Mesir dulu. Sampai di Mesir, pergi ke Kahirah, sampai Kahirah pergi ke Giza. Giza ni 3 piramid. Piramid ni kubur Firaun, tempat simpan mumia, mayat, kubur lah. Kawan saya mutawif, dia kata, okey sekalian jemaah, ini piramid. Piramid ni ialah tempat simpan mayat. Mayat-mayat orang yang terdahulu. Jadi ada seorang makcik pun dia angkat tangan Al-Fatihah. Tak tahu apa. Duit banyak tak tahu apa. Jadi okey, kita sambung sikit lagi berkenaan dengan surah At-Tin tu. Tempat-tempat laluan para nabi. Tempat-tempat laluan para nabi ni Tuhan highlight kan, tujuan dia untuk melihat sejarah manusia yang pernah hidup situ. Sebab macam yang kita pernah sebut di sini banyak kali, kemajuan dan juga kemunduran manusia ni dilihat pada sejauh mana manusia tu melihat sejarah orang yang awal pada dia. Kalau dia mengambil iktibar daripada sejarah orang-orang yang awal, maka dia akan menjadi orang yang penuh dengan pengetahuan dan dia akan jaga diri dia supaya tak berlaku benda yang buruk. Tapi kalau orang yang tak peduli dengan sejarah, sejarah kemunduran, kemurkaan Tuhan akan berulang balik.
Sebab tu Quran sebagai kitab yang last sekali, dia banyak cakap tentang sejarah orang-orang yang ingkar, sejarah orang yang saleh. Tujuan supaya manusia yang membaca kitab tu akan dapat ambil iktibar. Sebab penceritaan inilah benda yang paling mudah dicerna untuk semua lapisan masyarakat. Jadi sebagai kesimpulan akhir, kita nak tutuplah yang agama Hindu ni. Untuk minggu depan kita akan masuk agama Buddha. Buddha ni dia berkait dengan Nabi mana? Dia berkait dengan Nabi Zulkifli. Bukanlah saya kata orang Buddha tu dia percaya Nabi Zulkifli. Cuma dia ada satu part tokoh lah agama Buddha ni, dia punya kisah ataupun penceritaan tu lebih kurang dengan Nabi Zulkifli. Okay. Berdasarkan kajian ni lah. Okay. Kesimpulan untuk agama Hindu ni, dia kata pada awal ajaran Veda mula ditulis. Kita dah sebut sebelum ni, Veda. Sebelum nama Hindu, nama dia ialah Veda. Veda tu ialah ibarat sebuah buku undang-undang tubuh kerajaan. Okay. Wajah agama Hindu bukanlah seperti hari ini. Pada awalnya mereka mengenali dengan nama agama Veda dan juga agama Brahma. Ketika awal perkembangan ajaran ini, ia tidak sama dengan apa yang diamalkan oleh penganut Hindu sekarang. Ajaran Brahma banyak berubah apabila berlakunya inovasi dan penambahan dalam kalangan kaum Brahmin. Brahmin siapa? Agamawan. Agamawanlah yang mencelarukan keadaan. Orang yang disangka agamawan. Mana-mana agama pun, hatta agama Islam, orang jadi celaru. Orang sepatut kenal benda ni, orang tak kenal benda ni. Orang boleh kenal benda salah kerana agamawan, bukan orang tepi jalan yang bercakap. Okay. Sebab tu kita tengok dalam agama Hindu, ada satu bahagian orang Hindu ni dia vegetarian, tak makan daging. Ada satu bahagian orang Hindu dia makan daging, dia tak makan vegetarian. Yang kita tengok di India sangat orang kata apa? Sangat hormatlah pada lembu. Hindu. Okay. Bila mana kita pergi tengok Hindu di Bali, dia makan lembu. Dia sembelih lembu. Dia taklah besarkan macam orang-orang India, Hindu di India. Walaupun dua-dua tu, Bali dan India ni Hindu dua-dua Hindu. Pergi ke Nepal, lagi dahsyat, siap buat upacara lagi, penyembelihan. Yang kita tengok dulu sebelum gempa bumi di Nepal tu, yang duk buat tu Hindu. Kita kena faham, Hindu dia besarkan binatang. Dia ada satu kelompok yang anggap suci lembu. Dengan cara dia anggap suci tu, dia buat macam mana? Dia tak sentuh langsung lembu, dia biarkan lembu berkeliaran. Sebab tu kita tengok di India ni lembu berkeliaran macam tu saja dan tidak ada orang boleh usik. Kalau dia block trafik, kita tak boleh nak buat apa-apa. Lembu berkeliaran. Okay. Tapi di Nepal, cara dia orang angkat lembu dengan dia orang buat penyembelihan ataupun pembunuhan besar-besaran. Cara tu pula. Sebab tu setiap bangsa dia ada kefahaman yang berbeza. Macam kita orang Islam diajar untuk buat baik kepada mak dan ayah. Bila mana mak ayah makin tua, kita lagi dituntut untuk buat baik. Kalau dia sakit, kita kena usaha ubat. Ada satu bangsa di dunia ni, saya ada dapat maklumat daripada kawan-kawan daripada belah-belah negara Balkan dan lain-lain lah. Okay. Dia kata antara tradisi yang pelik sebelum Balkan, sebahagian orang Balkan terima Islam. Orang Balkan ni dia menghormati mak dan ayah. Dia diajar untuk buat baik pada mak dan ayah. Cuma ada satu part yang bila mana kita dengar dia lain macam sikit. Bila mana mak dan ayah tu dia sakit berat, antara cara ataupun antara kaedah nak orang situ faham buat benda ni, dia menunjukkan sedang berbakti ataupun buat baik pada mak ayah. Bila mak ayah sakit, cepatkan kematian mak ayah tu. Jadi bangsa tu bila mana dia tengok mak ayah dia kecil ni, dia akan bagi cepat mati. Dan mak ayah dia tak marah. Okey benda tu. Dia cepatkan urusan mati. Maknanya mak ayah dia kata letak gula banyak sikit lah air tu. Derah sikit aku pergi. Okey. Macam kita bagi kurang sebab nak suruh hidup lama tak. Dia orang suruh mati cepat. Mati cepat itu ialah birrul walidain di kalangan dia. Buat baik pada mak ayah. Tapi atas nama buat baik lah, wajah tu dia faham buat baik. Jadi agama Hindu pun melalui fasa tu. Ada yang tak sentuh langsung lembu, ada yang makan juga lembu, ada yang tengok lembu je kira nak bunuh. Tapi semuanya membesarkan benda tu. Jadi sebab apa jadi gitu? Kecelaruan yang dilakukan oleh daripada kalangan agamawan sendiri. Okay. Ajaran Brahma banyak berubah apabila berlaku inovasi dan penambahan dalam kalangan kaum Brahmin sendiri. Situasi ini berlaku apabila mereka mula menghidupkan penulisan kitab
iaitu syarah kepada Veda ataupun Upanishad tu. Syarah kepada Veda Upanishad ni, situlah banyak tokok tambah yang menyebabkan orang Hindu ada sebahagian faham lagu ni, ada sebahagian faham lagu ni, ada Hindu ekstrim, ada Hindu yang terlalu longgar dengan agama dia. Okey. Jadi nak sebut pada kita, itulah yang berlaku dalam mana-mana agama pun. Wajah agama itu akan tercela dengan adanya golongan agama yang tidak amanah dalam menghuraikan agama. Cuma alhamdulillah agama Islam ni Allah Ta'ala jadikan, dalam agama Islam ni ada orang yang nak bercakap tentang kebenaran, walaupun tidak dapat menolak. Tokok tambahlah agama Islam tu akan berlaku juga. Tapi ada satu kumpulan, dia tidak ada orang kata apa, orang yang akan biar dan diam saja. Okay. Jadi itu antara rahmat Tuhan. Jadi setakat tu saja kita punya perkongsian perbahasan kita daripada agama Hindu. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk perbahasan seterusnya. Agama Buddha, adakah ianya berasal daripada Islam? Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.